Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hilman Jamil untuk Ruang Bicara malam ini. Dan pastinya malam ini kami akan membicarakan topik mengenai isu semasa yang sungguh mendapat perhatian masyarakat, iaitu aspirasi keluarga Malaysia dan tentunya jelajahnya yang akan menemui warga Kedah pada 2 hingga 4 September nanti di perkarangan Stadium Darul Aman Kedah, dengan harapan ia pastinya memberi kelainan dalam setiap siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Dan pastinya malam ini saya tidak kesorangan. Saya akan ditemani oleh orang kuat Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu Ketua Setiausaha KPLB, Datuk Ramlan Harun bersama saya di studio. Assalamualaikum Datuk, selamat datang ke Ruang Bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk dah bersemangat nak ke Kedah ni untuk meneruskan jelajah siri JAKM. Semangat tu ya. Datuk, kalau kita sebut tentang aspirasi keluarga Malaysia ni, terasmi iaitu 3. Keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran. Itu yang menjadi aspirasi utama yang dimahukan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob apabila melancarkan aspirasi keluarga Malaysia. Mungkin Datuk melihat dengan jelajah yang telah pun berlangsung di beberapa negeri setakat ini, Datuk melihat bagaimana? Adakah ia mampu difahami oleh rakyat setakat ini? Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama kerana sudi menjemput saya ke program Ruang Bicara pada malam ni. Elok kalau untuk membincangkan perkara yang dibangkitkan tadi, kita imbas sedikit beberapa momen penting yang berkait dengan konsep keluarga Malaysia ni. Sebenarnya konsep keluarga Malaysia ni kita telah dengar diwawarkan sekitar bulan Ogos tahun lepas lagi, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih tampuk pemerintahan negara. Dan kemudian konsep ini telah dilancarkan secara rasmi sekitar bulan Oktober di Kuching, Sarawak. Dan selepas itu programnya dilanjutkan dengan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia, di mana sambutannya programnya telah dibuat di KL Convention Center pada masa tersebut. Dan berdasarkan kepada sambutan yang hebat terhadap program yang telah kita buat pada masa tersebut, kita telah menganjurkan program ini berterusan ke negeri lain. Dan sehingga kini kita telah pun melaksanakan sebanyak 8 program. Maknanya 8 negeri yang terlibat. Dan next, macam yang Cik Elman beritahu tadi, pada 2 hingga 4 akan diadakan di Kedah. Dan seperti yang telah dibangkitkan tadi, berkaitan dengan 3 tunjang utama yang telah dibangkitkan, itu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Ini merupakan core value yang kita nak terapkan di dalam setiap hati sanubari masyarakat Malaysia, supaya ia betul-betul meresap dalam sanubari setiap warga negara. Alhamdulillah setakat ini, berdasarkan kepada program-program yang telah kita jalankan, sebenarnya konsep rakyat Malaysia terhadap konsep keluarga Malaysia ni telah pun kita lihat amat memperangsangkan, amat berjaya. Dan program tersebut telah pun meresap ke dalam jiwa warga negara, dan kita harap kita akan dapat terus melaksanakan program ini lagi bagi memastikan konsep yang kita nak bawa ni betul-betul meresap dalam jiwa setiap warga negara di setiap lapisan masyarakat. Berdasarkan pada pemerhatian kita dan program-program yang telah kita atur, memang penerimaan masyarakat amat merangsangkan. Alhamdulillah setakat ini. Jadi kalau berdasarkan Datuk sebutkan tadi 8 negeri telah pun menganjurkannya setakat ini, dan berdasarkan respons ataupun feedback daripada mereka, apa yang Datuk rasa melihat di bahagian mana yang perlu kerajaan fokuskan untuk penganjuran berikutnya? Maksudnya bagaimana yang paling mereka suka untuk datang dan melihat dan juga alami sendiri? Sebenarnya kalau tengok pada konsep asal penganjuran aspirasi keluarga Malaysia ni, maknanya semua kementerian akan mempamerkan setiap program dan juga apa usul-usul yang telah kajian buat. Dan daripada situ nanti masyarakat boleh terus mendapat info yang tepat berkenaan dengan sebarang aspirasi, sebarang usaha yang telah kajian lakukan. Tapi untuk masa-masa yang akan datang, kita mahu supaya perkara-perkara yang telah dibentangkan sebelum ni betul-betul dapat meresap ke dalam jiwa dan sanubari masyarakat kita. Kita harap supaya program-program yang lebih menyentuh hati itu makin kita lipat gandakan lagi. Dan
pameran yang telah kita buat sebelum ini sepatutnya kita akan lebih menyasarkan betul-betul kepada apakah keperluan masyarakat, keperluan rakyat, ya. Dan itu saya rasa perkara yang perlu kita tekankan di masa akan datang. Dan kalau dilihat ini peranan KPLB dalam memastikan jelajah ini berlangsung dengan lancar, apa mungkin Datuk boleh kongsikan peran utama KPLB? Sebagai peneraju dalam jelajah eksplorasi keluarga Malaysia di Kedah ni, KPLB beriltizam untuk menjadikan penganjuran kali ini adalah penganjuran yang terbaik yang pernah dianjurkan. Jadi bagi memastikan dia menjadi terbaik, kita perlu seramai mungkin rakyat dari setiap lapisan masyarakat hadir ke program kita. Dan apa yang kita boleh buat selain daripada pameran-pameran biasa, kita perlu lagi pelbagaikan aktiviti, pelbagaikan program-program supaya ia dapat menarik minat masyarakat untuk datang. Dan dalam konteks tu kita berhasrat untuk menjadikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kedah kali ini lebih bersifat sebagai karnival rakyat, supaya rakyat boleh betul-betul participate dalam program kita ada. Bukan setakat melihat apa yang kita pamerkan, apa yang kementerian pamerkan, tapi mereka boleh involve, boleh terlibat sama dalam pelbagai program yang kita aturkan. Dan kita harap melalui itu nanti masyarakat selain daripada dapat mendapat pelbagai info, dan dia akan merasa dekat dengan agensi-agensi kerajaan yang selama ini mungkin ada gap antara kita dan agensi kerajaan dan masyarakat. Dan melalui program kita anjurkan yang bersifat carnival ni, kita akan betul-betul mix together, dan kita harap jurang yang selama ni mungkin ada dapat kita rapatkan, insyaAllah. Tadi Datuk sebutkan karnival rakyat. Bila sebut karnival ni, tentunya saya dah terbayang mungkin ada macam gerai jualan dan sebagainya, gerai minuman, makanan yang menjual pelbagai makanan tradisi negeri misalnya. Dan juga selain daripada pameran-pameran agensi kerajaan kementerian juga, adakah pengisian yang lain juga di JKM Kedah ni? Ya, sebab KPLB merupakan sebuah agensi yang mempunyai banyak usahawan di bawahnya. Kita ada pelbagai agensi yang terlibat secara langsung dengan usahawan, MARA, RISDA, FEKRA dan sebagainya. Dan dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kedah kali ini, kita akan membuat sedikit kelainan. Sebelum ni usahawan-usahawan ada gerai-gerai usahawan, tapi dia agak terhad jumlahnya. Tapi berdasarkan kepada KPLB merupakan agensi utama, antara agensi utama dalam bidang usahawan ni, kali ini kita akan buka di KPLB saja 60 gerai akan kita buka, 60 gerai yang melibatkan pelbagai usahawan yang akan kita bawa bukan saja daripada Kedah, tapi juga daripada seluruh negara. Dan kita harap kita akan boleh expose usahawan-usahawan kita yang ada potensi untuk diperkenalkan, dan dia bukan setakat menjual barangan mereka, tapi juga boleh memperkenalkan barangan mereka kepada masyarakat melalui jelajah kali ini. Datuk, kenapa lokasinya dipilih di pekarangan Stadium Darul Aman? Boleh kongsikan? Satu, stadium tu terletak di pusat bandar Al-Ustar lah. Dan kita percaya apabila kita buat di situ nanti, dia memudahkan masyarakat untuk hadir sebenarnya. Kita telah melihat beberapa option untuk kita melaksanakan jelajah kali ini, tapi kita rasa tapak sebutlah paling sesuai lah. Sebab dia mudah accessibility kepada tempat sebut dari pelbagai daerah. Ada tak pelibatan selain pada sektor kerajaan saja ataupun pihak swasta juga, ataupun syarikat berkaitan kerajaan GLC yang terlibat untuk di Kedah ni? Kali ini kita memang seperti yang saya sebut tadi, kita akan wujudkan program jelajah ni tidak lagi terlalu terikat dengan template biasa. So kita akan melibatkan semua pihak swasta, selain pada pihak kerajaan so NGOs, agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Semua orang akan terlibat kali ini, insyaAllah. Mungkin Datuk boleh minum, tak apa Datuk? Boleh minum sikit. Dan pastinya kalau setiap penganjuran JAKM ni, acara kemuncaknya adalah kehadiran Perdana Menteri. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan tarikhnya bila Perdana Menteri akan hadir, dan apa agaknya inisiatif yang mungkin Perdana Menteri akan sebutkan ataupun lancarkan di Kedah?
Yang Muhammad Perdana Menteri akan hadir pada 2 bulan. So majlis perasmian akan diadakan pada pukul 3 petang. Tapi pada hari tersebut juga sebelah paginya Yang Muhammad Perdana Menteri akan hadir dalam satu program lain yang kita akan adakan. Dia part of jelajah juga. Yang kita panggil sebagai Kenduri Rakyat. Menarik, Kenduri Rakyat. Kita panggil dia Kenduri lah sebab because orang Kedah panggil dia Kenduri, dia bukan Kenduri, dia panggil Kenduri Rakyat. Kenduri Rakyat ni akan diadakan di perkarangan sekolah rendah kebangsaan di Kuala Nerang. Dan kita menjangkakan kehadiran lebih kurang 10,000 rakyat akan hadir ke dalam majlis tersebut. Maknanya program tersebut pemimpin-pemimpin negara termasuk Yang Muhammad Perdana Menteri dan juga beberapa orang menteri kabinet akan hadir sama. Dan dalam program tersebut kita akan pastikan supaya semua masyarakat dan pembilang kaum ini dapat beramah mesra dengan Yang Muhammad Perdana Menteri. Dekat situ nanti kita akan gunakan konsep kenduri dengan di mana orang kampung akan masak sendiri ya. Masak. Kita akan tumbangkan lembu dan kita akan masak beramai-ramai bergotong royong. Dan dalam program kita atur, kita juga akan bawa Yang Muhammad Perdana Menteri untuk ke dapur lah pada hari tersebut. Masak gulai Kedah lah ni. Gulai Kedah. Dan kita amat berharap kita akan dapat tarik seramai mungkin rakyat untuk hadir pada pagi tersebut. Ini merupakan hari istimewa lah terutamanya untuk orang di Kuala Nerang pada hari tersebut. Datuk sasarkan untuk di Kedah ni berapa ratus ribu mungkin? Sebenarnya beberapa benchmark telah dibuat. Ya. Kalau lihat di Kelantan sebelum ni, di Kelantan hebat. Dekat 70 ribu. Lepas tu di Sarawak 98 ribu macam tu. Dan sememangnya lah hasrat kami kalau boleh kita nak pecahkan rekod tu lah. So kita mensasarkan 100 ribu. Warga Kedah. Tapi kita perlukan penglibatan semua pihak. That's why bila saya sebut tadi, kita nak buat dalam bentuk carnival. Jadinya selain daripada matlamat asal untuk masyarakat hadir untuk menyaksikan usaha-usaha kajian yang telah dibuat, mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan dengan segala usaha yang telah dibuat. Tapi dalam masa yang sama kita juga menyediakan perkara-perkara program-program betul-betul menarik minat rakyat masyarakat. Datuk, saya ingin tahu juga kalau setiap jelajah siri JAKM ini ada kajian dibuat dahulu terhadap negeri itu dari segi pengisian programnya. Mungkin Datuk boleh kongsikan untuk di Kedah ni bagaimana? Apa yang menariknya untuk kita terapkan untuk masyarakat Kedah ni? Apa yang mereka mahu? Ya. Seperti yang telah kita lihat di setiap negeri dia ada keunikan masing-masing. Jadi di Kedah ni kita lihat seperti yang saya sebut tadi, masyarakat Kedah dia suka dengan program-program yang bersifat beginilah, bersifat maknanya kita tidak hanya menumpukan kepada program-program yang terlalu bersifat formal ya. Kita casual sikit kali ini. Dan jadi dalam program tersebut nanti selain daripada program yang kita diadakan dalam kemah kita tu yang merupakan ceramah, program-program demonstrasi, masakan dan sebagainya. Kita juga ada program di luar, program berbentuk outreach, dan itu juga merupakan sebahagian dari part dan parcel daripada jelajah Eksplorasi Luar Malaysia. Kita ada program memancing, kita ada program yang berkaitan dengan penglibatan pelajar-pelajar giat mara, kita ada program gunting rambut percuma, repair motor percuma, dan selain itu kita juga ada beberapa program yang bersifat ceramah perdana, di mana kita juga memanggil beberapa selebriti yang terkenal. Contohnya Datuk Badli Shah Alauddin akan hadir pada malam pertama. Dan kita juga ada program-program bersifat hiburan kepada orang muda. Kai Bahar insya-Allah akan hadir, Hakim Rosli akan hadir. So kita harap program-program ini boleh menarik ramai. Kita akan blendkan semua elemen ni supaya kita boleh menarik ramai pengunjung ke jelajah kali ini. Baik. Nampaknya makin seronok untuk saya mengetahui JAKM di negeri Kedah ni. Apapun, kita akan berhenti rehat dahulu, seketika kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil, ditemani oleh Datuk Ramlan Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kami membicarakan tentang JAKM Kedah yang bakal menemui warga Kedah pada 2
hingga 4 September nanti. Baik Datuk, kalau sebut tentang jelajah ni, tentu kita akan kaji juga secara tidak langsung cuaca nanti. Kalau di bahagian utara Semenanjung nanti bulan 9 ni Datuk, musim hujan ke? Kalau nak pastikan mereka sini dapat hadir? Ya, memang satu yang suka untuk kita ramal. Betul. Tapi memang lately ni kita nampak ada sikit hujan di sebelah petang. Tapi kita dah ada contingency plan lah. Maksudnya, kemah yang kita sediakan cukup sebenarnya untuk program-program yang kita buat. Kalau berlakunya hujan, yang kita mungkin bawa ke dalam kemah. Kemah kita besar yang akan disediakan. Tapi kita harap cuaca elok supaya kita betul-betul boleh gunakan sepenuhnya kawasan sekitaran stadium, dan dia akan jadikan program yang lebih menarik. Sama-sama kita doa semoga cuaca baiklah dalam masa 2 hari tersebut. Dan 2 hingga 4 September Datuk, kenapa tarikh itu yang dipilih? 3 hari lebih kurang macam tu? Memang dia punya tempoh yang sesuai bagi kita untuk menganjurkan program ini adalah selama 3 hari. Sebab pengisian-pengisiannya adalah banyak pengisian yang kita nak buat. Sebenarnya sampai ke hari ini sebanyak 117 program telah kita kenal pasti, dan kita perlukan tempoh yang sesuai untuk kita mengisi setiap program tersebut. Ada satu program yang saya nak juga sebutkan, dan satu program menarik yang kita buat. Kali ini juga kita buat ada satu kita panggil jualan happy hour. Jualan happy hour. So kita faham masyarakat sekarang terbeban dengan beban kenaikan harga barang dan sebagainya. Kita akan buat setiap hari 2 kali happy hour, pagi pukul 11, petang pukul 3. Kita akan jual beras, 1 kampik beras 5 kilo dan seekor ayam pada harga RM10. RM10? Ya. So siapa cepat dia dapat. So kita harap semua orang boleh datang pada hari tersebut. Terhad ke macam mana tu? Dia punya kita sediakan dalam 6,000 set tersebut. Setiap hari 2 kali. Setiap hari 2 kali. Maknanya 1,000 pagi, 1,000 petang, dan berterusan selama 3 hari. Akan diberikan waktunya bila, atau supaya mereka boleh pukul 3. 11 hingga 3. 11 dan 3. Buat orang happy Kedah. Hour. 11 hingga 3 Mai JKM dapat beli ayam dengan beras harga dengan murah tu RM10. 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 Beras 5 kilo, ayam ayam ke saiz biasalah. Saiz biasa. Inisiatif ni memang sebelumnya ada dilaksanakan di jelajah negeri lain? Tak ada. Ini antara keunikan yang kita nak buat di jelajah di Kedah kali ini. Macam mana Datuk boleh lahir dengan inspirasi idea untuk membantu dengan harga yang murah ini? Walaupun sedikit sumbangannya, tapi kita rasa dia memberi manfaat besar kepada masyarakat, terutamanya masyarakat luar bandar dengan yang terbeban akibat kenaikan harga barang. So dengan itu kita harap kita boleh membantu sedikit lah. Itu sumbangan CSR KPLB dalam aspek ini lah. Datuk, kalau kita lihat JKM ni sebelum ni memang mendapat sambutan yang merangsangkan. Namun akhir-akhir ini kita kalau melihat isu semasa negara akan main peranan juga untuk membantutkan mereka hadir ke program-program yang dianjurkan kerajaan. Mungkin Datuk ada pandangan, Datuk? Kita percaya dengan 117 program yang kita atur setakat ini tu, sebenarnya program tu akan menarik minat setiap segmen daripada masyarakat kita lah. So kita yakin masyarakat akan turun ke sana. Dan satu lagi berita baik untuk orang Kedah lah. Kita juga ada cabutan bertuah istimewa untuk orang Kedah. Kita sediakan sebiji motor setiap hari sebagai hadiah cabutan bertuah bagi setiap hari. Dan grand prize pada hari terakhir, pada hari Ahad, kita akan hadiahkan sebuah kereta. Sebuah kereta kepada pengunjung bertuah. Dan ini semua adalah sumbangan buah tangan daripada KPLB kepada orang Kedah. Yang selama ini rakyat Kedah sentiasa bekerjasama dengan kita lah. Amat kita banyak terlibat dalam pelbagai program pembangunan di Kedah, dan kali ini kita betul-betul nak memberikan cendera hati kepada orang Kedah. Setiap hari satu motor. Setiap hari satu motor, dan hari terakhir sebuah kereta. Kereta apa tu, Datuk, kalau boleh kongsi? Kalau boleh kita rahsiakan dulu. Rahsiakan dulu. So sila datang ke majlis pada hari tersebut lah.
Baik Datuk, kalau tentunya bila membuat acara yang besar sebegini di setiap negeri, mendapat sokongan juga kerajaan negeri. Bagaimana Datuk boleh kongsikan sokongan daripada kerajaan negeri Kedah juga? Alhamdulillah, apa yang mereka buat dan federal buat? Alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang amat rapat daripada kerajaan negeri Kedah. Pihak kuasa tempatan, Majlis Perbandaran, SUK, semuanya telah memberikan kerjasama yang amat baik, memudahkan kerja. So sebenarnya kita dah berbagi-bagi tugas. Sebagainya dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan sebagainya dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan melalui KPLB. Alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang amat baik setakat ini. Dan kalau kita lihat dari segi geografi juga, lokasi Alostar Kedah ini berdekatan juga dengan Pulau Pinang dan juga negeri bersekitarnya, Perak dan sebagainya. Mungkin itu juga menjadi pemangkin untuk mereka juga boleh hadir di JAKM Kedah ini. Ya, kita amat berharap bukan setakat orang Kedah yang hadir. Orang Penang, orang Perak, terutamanya yang di belah utara. Boleh datang bersama memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kedah kali ini. Banyak perkara yang kita akan tunjukkan, yang akan kita showcasekan di sana nanti. Contohnya macam gerai-gerai setiap kementerian, 27 booth tu akan syarat dengan pelbagai info yang boleh masyarakat kongsi, masyarakat dapatkan dari sana. Dan setiap kementerian juga akan menawarkan pelbagai bentuk yang berkaitan dengan kementerian berkenaan. Macam contohnya di booth KPLB, masyarakat boleh membuat permohonan pinjaman mara contohnya dekat booth kami. Pinjaman untuk membina rumah PPRT. Kalau usahawan boleh pergi ke Kementerian Usahawan dan sebagainya. Boleh mendapatkan rawatan kesihatan percuma. Pemeriksaan kesihatan percuma di bus Kementerian Kesihatan contohnya. Banyak benda yang boleh kita dapat di jelajah ni. Jadi saya amat berharap semua orang mengambil kesempatan ni. Sila datang ke jelajah ni, banyak manfaat kita akan dapat. Tadi pada awal siaran tadi Datuk ada sebut acuan untuk di negeri Kedah ni telah pun diubah sedikit dengan adanya kenduri rakyat dan pelbagai lagi lah. Mungkin atas dasar apa Datuk melihat perlunya perubahan itu untuk menarik lebih ramai pengunjung ataupun mengikut keperluan negeri itu sendiri? Satu dia of course untuk sebagai daya tarikan, tapi juga kita memang kita perlu sesuaikan dengan keadaan setempat lah. Sebab itu kita juga banyak buat program yang berkaitan dengan outreach, ya. Sebabnya mungkin ada juga yang penduduk yang tak boleh sampai ke tapak yang kita buat. Jadi kita bukan setakat buat kat tapak tu saja. Kita keluar, kita buat outreach di luar. Okey, bagaimana tu? So agensi-agensi kita ada juga buat program di luar. Macam contohnya program memancing kita akan buat dengan Mada di kawasan lain. Dan kita juga ada buat gotong royong. Tapi semuanya kita gabungkan, kita tagkan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia kali ini. Ya, maksudnya kali ini kita nak semua orang Kedah terlibat, bukan setakat orang Alostar. Itu yang kita cuba buat kali ini. Dan bila Datuk sebut nak seluruh negeri Kedah terlibat, dari segi connectivity dari setiap daerah di Kedah itu akan disediakan pengangkutan untuk mereka atau bagaimana? Ada feeder bus ke misalnya? Pengangkutan kita tak sediakan daripada daerah lah. Tapi kita menyediakan shuttle bus daripada stesen Sahab Perdana dan juga Pekan Rabu ke stadium. Kita sediakan 6 buah bas percuma. Dan durationnya mungkin dalam 15 minit sekali akan berulang-alik daripada stesen ke stadium. Dan kita harap kita boleh membantu untuk bawa pengunjung-pengunjung yang tak bawa kenderaan sendiri, ataupun mereka boleh parking kereta mereka di tempat lain. Because kita menjangkakan akan berlaku kesesakan di sekitar kawasan stadium tersebut. Ya. Jadi sekarang warga kementerian telah pun berangkat ke Kedah untuk persiapan segalanya? Sudah. Hari ini 26 Ogos. Kemah-kemah telah pun dipasang. Dan persiapan rapi sedang dibuat. Sebenarnya selain daripada KPLB, kita juga sebenarnya penganjur utama adalah Sepadu, Jabatan Perdana Menteri. Dan mereka telah pun dengan vendor yang telah dilantik telah pun memulakan persiapan tapak dan sebagainya. Dan insya-Allah semuanya akan siap dalam masa esok lusa. Dan kita harap pada 2 bulan tu everything is ready untuk kita betul-betul kali ini menjadikan sebuah jelajah yang paling berjaya yang pernah kita buat lah.
Apa lagi Datuk yang boleh kongsikan yang mungkin jelajah ini kelainannya berbanding dengan yang lain selain pada kenduri dan sebagainya itu? Macam saya sebut tadi, kita selain daripada kita hanya terlibat di sekitar perkarangan stadium ni, yang uniknya kita juga akan keluar ke kawasan lain. Pada pagi 2 bulan tu, sebenarnya benda ni juga dibuat di tempat lain, tapi saya rasa juga perkara yang yang unik dalam berkenaan dengan jelajah ni. Kita ada fun ride ni kali ni kita harap kita akan dapat mengumpulkan seramai mungkin cyclist akan join sekali. Dan selain daripada tu, kenduri rakyat ni juga memang kita jangkakan akan menjadi kenduri yang special lah. Sebab dalam majlis tersebut kita juga akan buat beberapa pengisian semasa kenduri tersebut. Dan dari segi kehadiran pengunjung ni, kita harap semua akan dapat hadir dengan bukan setakat untuk bersama-sama kita menyaksikan pameran dan sebagainya, tapi betul-betul dapat enjoy dengan suasana yang kita wujudkan selama 3 hari ini. Dan tentunya Datuk, cabaran bila melakukan event kerajaan ataupun acara rasmi, acara-acara oleh kerajaan ini pastinya menarik golongan belia ni, golongan muda ni. Jadi apa pengisian yang dibawakan GPLB untuk anak muda di Kedah supaya mereka datang ke JAKM ini, selain dapat maklumat mungkin tentang pekerjaan dan sebagainya, selain itu ada unsur sedikit mungkin hiburan ataupun hiburan yang orang kata yang menepati kehendak semasa lah. Ya, saya setuju. Yang pertama, dari segi kita ada program jamin kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dari sana nanti kita akan matchkan belia-belia dengan majikan-majikan yang telah ready. So kita harap semua belia-belia yang ingin mencari kerja dapat hadir untuk menyertai temuduga yang akan dibuat di tapak pada hari tersebut. Dan selain daripada itu, banyak lagi program-program yang berkaitan. Kita juga program berkaitan dengan TVET dan technical vocational, untuk mereka melihat peluang-peluang untuk mereka melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Selain itu juga program-program yang melibatkan, macam saya sebut tadi, gunting rambut percuma dan sebagainya. Dan kita ada pada malam yang kedua tu, memang kita akan menyediakan satu program khusus untuk orang muda lah. Kita ada buat sikit konsert ya, yang akan melibatkan beberapa penyanyi yang sedang popular pada masa kini. Macam saya sebut tadi, Kai Bahar, Hakim Rosli, Khalifah, contohnya popular di Kedah, sangat terkenal. Ya. Baik, nampaknya menarik lagi Datuk kongsikan tentang JAKM Kedah ni. Saya pun tak sabar nak tahu apa lagi yang menarik untuk JAKM Kedah kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Bersua kembali bersama saya Hilman Jamil. Saya ditemani oleh Datuk Ramlan Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Kami membicarakan tentang JAKM Kedah yang bakal menemui warga Kedah pada 2 sehingga 4 September nanti. Baik Datuk, kembali dengan perbincangan kita. Antara perkhidmatan lain yang mungkin Datuk nak kongsikan yang akan diberikan di JAKM Kedah ini? Ya, di JAKM kali ini seperti juga di JAKM sebelum ni, kita akan menyediakan sebanyak 12 kaunter bergerak. So antaranya adalah kaunter polis untuk masyarakat. Bayar saman. Kita harap kita boleh dapat diskaun saman kali ini. Okey, dah disahkan ataupun kita sedang berunding dengan pilihan untuk datang. Itu berita baik warga Kedah tu kalau diluluskan tu. InsyaAllah. Kita ada bas pergigian untuk pemeriksaan pergigian, kaunter demam darah, Jabatan Pelantaran Negara untuk kita melihat untuk pembaruan pasport dan sebagainya. Surat beranak dan sebagainya. Ya. Dan banyak lagi yang perkhidmatan JPJ juga ada, pembaruan lesen dan sebagainya. Macam dari segi kaunter dengan isu semasa seperti pemberian vaksin ke ada Datuk di JAKM Kedah? Setakat ni kita belum ada lah.
Dan untuk memastikan kawalan pengunjung ni memang sesuatu yang sukar, Datuk, mungkin Datuk boleh sarankan kepada bakal warga Kedah yang nak ke JKM Kedah ni agar mungkin semak dahulu ataupun periksa kesihatan mereka sebelum mereka ke acara ini. Ya, kita harap masing-masing mengambil inisiatif sendiri untuk pastikan yang hadir itu adalah yang sihat. Sebab kita kena faham bahawa COVID sebenarnya masih belum hilang sepenuhnya, dan kita tak mahu pula kita merebakkan pula kluster baru di kluster JKM kan. So kita harap masyarakat alert pasal perkara ni. Make sure yang sihat saja hadir. Kalau ada yang tak apa sihat, kita harap jangan hadir lah. Bukan kita tak jemput, tapi masing-masing kena tengok kat TV lah ya. So kita harap perkara tersebut dapat semua orang mengambil perhatian. Betul. Datuk, saya nak perincian yang lebih mendalam tentang kenduri rakyat Datuk sebutkan tadi tu. Inisiatif ini mungkin yang pertama kali dibawa di negeri Kedah ataupun mungkin telah ada di JKM sebelumnya. Di kampung mana akan dibuat dan apa yang terlibat berapa ramai yang terlibat untuk memastikan program ini berjalan lancar? Ya, kenduri rakyat macam saya sebut tadi. Kenduri rakyat dimulakan di sebelum ni kita buat di Perak. Di Pasir Salak ya. Dan selepas itu kita buat di Kelantan. Dan selepas tu kenduri rakyat ni dah menjadi kewajipan lah bagi setiap JKM, dan dia akan diteruskan di JKM yang akan datang. So bagi negeri Kedah, kita akan buat di Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang. Kita mensasarkan 10,000 pengunjung, masyarakat akan hadir dalam majlis tersebut, dan majlis ini akan disertai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan kita juga menjemput semua menteri-menteri kabinet yang hadir dalam JKM untuk hadir sama dalam kenduri tersebut. Dan kenduri ini kita buat secara betul-betul kenduri rakyat lah, gotong royong, masak sama-sama, sembelih lembu sama-sama. Dan kita harap majlis ini akan mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Even dalam kita mengatur kedudukan jemputan pun, kita akan minta meja utama contohnya yang membawa Perdana Menteri akan sama diisi oleh pemimpin-pemimpin tempatan. So kita nak cuba rapatkan ya masyarakat dengan pemimpin ni, supaya hasrat kita untuk betul-betul kenduri itu bersifat kenduri rakyat tercapai lah. Dan dalam majlis tersebut kita juga akan meraihkan seorang daripada pesilat negeri Kedah yang telah menang dalam kejuaraan dunia baru ni di Melaka. So insyaAllah kita akan raikan Jufri ya di sana nanti. Mungkin Datuk, kalau kita melihat masyarakat Kedah ni juga kepelbagaian kaumnya, Melayu, Cina dan juga India dan juga keturunan Siam. Keunikan yang ada di negeri Kedah ni, mungkin Datuk boleh kongsikan apa tarikan untuk dari segi keberagaman ini masyarakat di negeri Kedah ni? Dia antara yang kita cuba tonjolkan kali ini adalah dari segi persembahan kesenian. Sebagai contoh di kenduri rakyat nanti, kita akan buat persembahan daripada masyarakat saudara kita daripada keturunan Siam. Dan di semasa ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri di JKM sendiri, kita akan bawa elemen-elemen kesenian Kedah, kita akan tonjolkan nanti. Dan seperti juga JKM lain, dia ada persembahan kesenian yang berasaskan kepada negeri. Dan di Kedah ni banyak keunikannya. Di samping itu kita juga ada buat program kita panggil Rioh ni kita pop up kan? Maknanya dalam sepanjang program 3 hari ini berlangsung, kumpulan kesenian ni akan berkeliaran dalam tapak-tapak dalam kemah dan juga di luar, dan dia akan membuat persembahan secara spontan. Dan kita harap persembahan-persembahan ini merupakan persembahan yang bercirikan kesenian negeri Kedah, dan kita harap dia akan dapat menonjolkan ciri-ciri kesenian negeri Kedah. Dan ini merupakan elemen baru dalam JKM. Ini yang khusus di Kedah? Ya. Apa Rioh tu tadi, Datuk? Rioh. Rioh ni bila dia pergi nanti dalam dalam kemah contohnya, dan dia akan stop dalam poin-poin tertentu, dan di situ dia akan membuat persembahan-persembahan kesenian, tarian dan sebagainya. Dia bergerak, dia mobile. Dia bergerak. Ya. Okay. Very very interesting sebenarnya. Menarik juga konsep ni tu Ya.
Baik, kalau kita melihat JAKM ni tentunya pengalaman KPLB ni cukup luas terlibat dalam JAKM ya. Dan mungkin ada juga cabaran untuk di negeri Kedah ni, Datuk. Apa boleh kongsikan cabaran mungkin dari segi nak susun pengisiannya ke, ataupun mendapatkan kerjasama pelbagai pihak misalnya? Alhamdulillah setakat ini semuanya berjalan lancar. Cuma sedikit cabaran untuk kita adalah sebagai contohnya kenduri rakyat. Kenduri rakyat tu kita buat pada hari Jumaat. So masa agak pendek. Yang lain tu buat masa ni kita tak nampak sangatlah cabaran. Jumaat pagi maksudnya. Jumaat pagi. So masa tu agak suntuk. So kita betul-betul berharap masyarakat boleh keluar awal supaya kita boleh selesaikan program kita dalam masa yang betul-betul kita dah tetapkan. So masa memang suntuklah pada pagi tersebut ya. Yang lain dari segi kerjasama memang alhamdulillah kita nampak kerjasama yang amat baik. Macam dari segi kerjasama penduduk kampung, mungkin Datuk boleh kongsikan JKK memberi kerjasama untuk kenduri rakyat ni? Ya, sebab semua kerja-kerja ini dilaksanakan oleh orang kampung. Orang kampung sendiri. Dan diorang sukarela untuk membantu kita. Alhamdulillah. Dan kebetulan kita ada agensi di sana di bawah KEDA. So KEDA ni merupakan agensi yang dia lah yang mobilize semua orang kampung ni. Dan memang kita amat berbangga dengan penglibatan penduduk tempatan bagi melaksanakan, menjayakan program ni. Setakat ni semuanya memberikan kerjasama yang amat baik. Okey. Baik Datuk, kita akan berehat dulu. Kembali juga selepas ini dalam Ruang Bicara berbincang mengenai JAKM Kedah, Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera. Kembali selepas ini. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my, menghubungi talian 1-800-886-800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Wahai anak watan, apa kabar dirimu? Sudahkah engkau bersedia menghadapi cabaran dunia? Wahai anak watan, apa kabar dirimu? Sudahkah engkau lengkapkan ilmu untuk masa depanmu? Wahai anak watan, dengarlah, dengarlah, dengarlah. Dunia semakin pantas berubah, tapi mengapa engkau masih terlena menghabiskan sisa masa bersukaria? Wahai anak watan, Sedarlah, sedarlah, sedarlah kalian adalah pewaris Kepada tanah tercinta yang mulia dan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka! 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 Bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil, ditemani oleh Datuk Ramlan Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, di mana malam ini kami membicarakan tentang JAKM Kedah, iaitu Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera. Dah hampir sejam sebenarnya Datuk bersama saya membicarakan JAKM ini. Tentunya dia sebut tentang JAKM di setiap negeri ni, kita tidak lupakan jugalah masyarakat asli kita. Mungkin dari segi persembahan yang mungkin dapat kita ketengahkan, persembahan masyarakat asli ini di negeri Kedah. Ya, kita cuba untuk melibatkan semua pihak. Macam saya sebut tadi, tiada yang tertinggal. So dalam JAKM kali ini ada satu keistimewaan yang kita bawa. So kita akan wujudkan kita panggil showcase orang asli, di mana kita akan sediakan satu sudut untuk kita buatkan mini perkampungan orang asli. So, pengunjung-pengunjung boleh hadir untuk melihat macam mana cara hidup masyarakat orang asli yang mungkin kita agak asing dengan mereka.
Dan di situ juga nanti kita akan buat kita akan demokan cara masakan, cara mereka membuat rumah dan sebagainya. Dan ini merupakan satu elemen menarik yang boleh kita lihat di JKM Kedah. Dan kita harap masyarakat akan lebih mengenali masyarakat orang asli di Kedah. Mungkin di Kedah tak ramai sangat orang asli lah, tapi mereka merupakan satu masih ada jugalah kumpulan yang perlu kita dekati. Baik, kepada anda yang menonton kami, boleh juga untuk bertanya kepada Datuk mengenai JKM Kedah dengan menghubungi kami di talian 0326979768 dan 0326979767. Soalan mengenai JKM sahaja, JKM Negeri Kedah. Baik, Datuk, kalau kita melihat antara yang juga saya sempat juga baca di sini, pentas mini Citarasa Malaysia ni apa, Datuk? Kita sediakan satu pentas untuk semuanya berkaitan dengan makanan. So, dalam JKM ni ada banyak segmen ya. Dia ada segmen usahawan, segmen yang pentas IKS. Ada satu pentas utama. Pentas utama ni merupakan persembahan utama, perasmian dan sebagainya. Dan salah satunya adalah pentas Citarasa Keluarga Malaysia. Dari sini nanti kita akan buatkan pelbagai demo masakan dan sebagainya. Satu lagi di JKM juga kita menyediakan kemudahan yang cukup untuk masyarakat untuk makan minum lah. So kita sediakan banyak food truck dan sebagainya. So jangan risau pasal makan minum, semuanya ready. Tapi kena bayar lah. Baik, Datuk, kalau kita sebut tentang acara-acara sebegini, nak memastikan setiap golongan itu dapat hadir dan juga berminat, tentunya bagi golongan muda, sukan juga tidak ketinggalan. Mungkin Datuk nak kongsikan e-sport yang disediakan di Negeri Kedah ni, JKM Negeri Kedah. Salah satunya adalah e-sport di bawah Kementerian Belia dan Sukan. So kita harap e-sport ni sebenarnya dah semakin popular, dan kita nak semua orang muda boleh datang untuk join kita dalam e-sport kali ni lah. Dan kita juga ada pertandingan sukan lain sebenarnya. Ada juga pertandingan bola sepak yang akan kita adakan di stadium. Tapi itu antara eksklusif antara KPLB dan Kerajaan Negeri Kedah. Itu jom menarik untuk tontonan masyarakat Kedah tu. Ya. Itu di hari yang keberapa tu? Kita buat pada hari kedua tak silap saya. Maksudnya pasukan KPLB menentang pasukan Kerajaan Negeri Kedah. Itu menarik untuk ditonton. Disiarkan di TV kan? No. Baik, tentunya itu juga dapat menarik warga Kedah untuk datang beramai-ramai ke JKM Kedah untuk menyaksikan perlawanan bola sepak juga yang akan melibatkan pasukan KPLB dan juga Kerajaan Negeri Kedah. Baik, Datuk, kalau kita melihat acara-acara yang disediakan, gotong royong kampungku bersih tadi yang Datuk sebutkan tadi tu, apa agaknya pengisian gotong royong ini? Bersihkan kebun ke rumah ke atau macam mana? Kita akan bersihkan kampung, kawasan kubur dan sebagainya. Ini merupakan kita ambil kesempatan ini untuk kita juga menyumbang kepada rakyat lah, CSR kita lah, kita bantu. So di bawah KPLB kita ada satu program kita panggil Kampung Sejahtera. Antara elemennya adalah kita akan mewujudkan kampung-kampung yang bersih, ceria dan sebagainya. So dalam pelbagai program kita selalu memang kita selitkan program kita. Jadi kampung untuk di Kedah ni kampung apa yang terpilih? Kita dah pilih salah satu daripada kampung Kedah. Saya tak ada nama kampung secara spesifik. Tapi ada salah satu daripada kampung di bawah Lembaga Kemajuan Kedah ya. Satu kampung telah kita pilih lah. Saya tak ada nama dia secara spesifik. Yang gotong royong ni Perdana Menteri juga tidak. Hanya di Kediri. Yang ini kita akan hantar pegawai-pegawai kita untuk turun bersama dengan penduduk kampung untuk sama-sama bergotong royong. Kita juga akan buat kacau bubuk asyura. Bubuk asyura di kampung juga. Baik, kalau melihat acara ini tentunya Datuk juga mengharapkan kunjungan yang ramai. Namun kita tak boleh nafikan juga kadang-kadang mood rakyat ni tarikhnya mungkin tak kena ke. Pada pandangan Datuk bagaimana keadaan sekarang ni? Berdasarkan kepada tinjauan kita dan juga promosi yang kita telah buat, termasuk promosi kita pada malam ni, kami amat yakin
penduduk Kedah akan bersama kita untuk sama-sama turun ke JKM kali ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Mungkin Datuk nak kongsikan apa lagi yang mungkin pengisian yang berbeza berbanding di negeri-negeri lain. Ya. Okey. Kita memang cuba untuk membuat sebaik mungkin kali ini untuk Kedah. Kami beriltizam untuk menjadikan JKM kali ini adalah JKM yang terbaik. Tanpa kita meninggalkan matlamat asal JKM ini diadakan. Maknanya yang pertamanya kita akan supaya masyarakat dekat dengan apa yang kajian buat. Masyarakat mendapat maklumat yang tepat terhadap apa yang kajian buat. Itu adalah matlamat utama kita. Tapi dalam masa yang sama kita juga nak isikan dengan pelbagai program menarik supaya apabila dia orang datang tu of course lah kadang-kadang program-program yang bersifat begitu dia lebih dull dia punya sifatnya. So kerana itu kita buat pelbagai program yang boleh menarik minat ni secara besar masyarakat tadi. Dan seperti yang kita dah sebut tadi 117 program yang kita dah sediakan untuk orang Kedah ni semuanya harus berjalan lancar. Sebenarnya kebanyakannya tak ada di tempat lain. Unik ya untuk negeri Kedah. Jadi untuk tahu jemput datang ke JKM Kedah. Ya. Datuk, tentunya pengalaman lalu juga mungkin tidak akan diulangi lah di JKM yang lain. Apa agaknya yang ditambah baik? Mungkin dari segi kemudahan parkir untuk rakyat yang datang ke macam mana, Datuk? Ya. Selalunya masyarakat dia apa nama apabila dia sukar untuk akses ke kawasan tersebut, selalunya dia akan tak datang lah. Dia bila tengok jam dan sebagainya dia akan pusing balik. That's why kita sediakan shuttle bus ya. Dan kita buka banyak akses sebenarnya stadium Darul Aman tu betul-betul luas dan berada betul-betul di tengah Alustar. Jadi memudahkan masyarakat untuk datang. Dan pemilihan tapak sebenarnya memainkan peranan yang amat penting. Dan penilaian untuk memilih tapak stadium ini adalah pilihan yang tepat sebenarnya. Yang tepat. Mungkinlah terakhir Datuk, berbaki kurang 4 minit lagi. Mungkin Datuk apa mengharapkan jumlah tadi sasaran 100,000 boleh dicapai atau tidak di JKM Kedah ini? Memang hasrat kami adalah begitu. Walaupun itu semua di luar kawalan ya. Tapi berdasarkan kepada program yang telah kita atur dan persiapan rapi yang telah kita buat bersama dengan pihak SEPADU, Jabatan Perdana Menteri dan semua kementerian-kementerian lain yang terlibat, kerjasama yang begitu erat dan kerja kuat semua pihak, kami amat yakin bahawa JKM Kedah kali ini akan berjaya mencapai matlamatnya. Bukan hanya dikunjungi oleh ramai orang, tapi orang yang mengunjung tu dapat manfaat daripadanya. Kita tak nak orang setakat datang dan balik tanpa ada kesan ya. Seperti yang kita sebut tadi, tema pada JKM kali ini, Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera, dia merupakan kombinasi daripada elemen yang kita ambil daripada dasar dasar pembangunan luar bandar sebenarnya, luar bandar sejahtera. Dan kita harap melalui penglibatan semua pihak, kerjasama erat di kalangan semua masyarakat di bawah payung Keluarga Malaysia ni, dan akhirnya hasrat kita untuk mewujudkan Keluarga Malaysia Keluarga Sejahtera ni akan tercapai insya-Allah. Itu matlamat ultimate kepada apa yang kita buat. Mungkin Datuk nak mengajak warga Kedah dan sekitarnya. Ya, sekali lagi saya merayu kepada semua penduduk di negeri Kedah, terutamanya dan juga kawasan sekitarnya di Pulau Pinang, di Perak dan sebagainya, untuk ramai-ramai turun ke JKM yang akan diadakan pada 2 hingga 4 hari bulan September. Datang beramai-ramai, banyak program istimewa yang kita adakan dan banyak yang kita tawarkan kepada orang Kedah. Dan jangan lupa hadiah istimewa, sebuah kereta pada hari akhir JKM. Datuk tak nak sebut kereta apa saya tanya tadi. Itu masih nak rahsiakan, Datuk? Masih lagi rahsia. Tempatan ke antarabangsa? Rahsia juga. Rahsia. Masih rahsia. Masih rahsia. Tapi yang penting cabutan bertuah itu setiap hari ada satu motor, sebuah motosikal. Dan juga di akhirnya pada hari terakhir sebuah kenderaan yang pastinya bakal menemui anda secara cabutan bertuah. Maksudnya datang mereka akan diberikan nombor. Datang bila datang nanti pengunjung kena register. QR code. Dan nanti kita akan bagi nombor.
Dan nombor tu nanti akan kita cabut. Ayuh pakat ramai orang Kedah. Mai di... Saya pun nak cakap Kedah tak berapa pandai sangat. Saya orang Kedah. Datang beramai-ramai di JAKM Kedah untuk memastikan sasaran 100,000 pengunjung. JAKM Kedah dapat mengatasi siri-siri JAKM yang sudah pun berlangsung di 8 negeri setakat ini. Baik, saya kira itu saja perkongsian malam ini. Terima kasih tetamu di studio Datuk Ramlan Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara. Baik, jangan lupa datang ramai di JAKM Kedah pada 2 hingga 4 September. Saya Hilman Jamil mengundur diri. Ruang Bicara bertemu lagi pada episod yang akan datang. Salam hormat, salam Malaysia. Assalamualaikum.